مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, para penonton yang saya kasih, yang saya muliakan semua, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ke atas kita. Kita sekarang ini masih lagi berada pada bulan Rabiul Awal yang mulia, bulan yang mana kita menghayati tentang diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyambut kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya rasa cocok ataupun sesuai untuk kita sempena bulan Maulid ini kita menghayati pengajaran di sebalik sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat insya-Allah di sebalik penghayatan kita terhadap sirah Al-Habib insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tajuk yang akan saya kongsikan pada hari ini, walaupun mungkin sebahagian individu menganggapnya sebagai satu tajuk yang tiada kebaikan padanya, kerana ia berkenaan dengan hadisatul ifk ataupun peristiwa fitnah yang berlaku terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin sebahagian orang bertanggapan ni perkara fitnah ni, orang fitnah terhadap isteri Nabi, tak ada kebaikan padanya kan, satu perkara yang buruk. Tapi kalau kita rujuk kepada ayat-ayat suci Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur berkenaan dengan peristiwa ini, Allah berfirman, huwa khairan lakum. Perkara ini adalah baik untuk kamu. Apakah kebaikan di sebalik peristiwa ini? Itulah insya-Allah kita nak berusaha untuk menghayatinya insya-Allah. Jadi sekiranya kita merujuk kepada ayat yang telah saya bacakan tadi, ternyata Allah Subhanahu wa taala yang menganggap, Allah Subhanahu wa taala yang menyifat peristiwa yang berlaku ini sebagai satu kebaikan untuk kamu. Apakah kebaikan di sebalik peristiwa ini? Itulah insya-Allah kita sama-sama berusaha untuk mengupas dan untuk menghayatinya insya-Allah. Apakah peristiwa hadisatul ifk? Bila berlaku fitnah ni? Jadi kalau kita merujuk kepada kitab sirah, ia berlaku pada tahun ke-6 Hijriah, sekembalinya Nabi SAW daripada peperangan Bani Mustalik. Jadi Bani Mustalik ni satu peperangan yang taklah begitu besar. Jadi mereka adalah satu kaum ni mereka berkumpul untuk bermusuhan dengan Nabi SAW. Jadi Nabi mengutus, ataupun Nabi sendiri yang keluar dengan tentera untuk memerangi dengan Bani Mustalik. Jadi kebiasaan Nabi Muhammad SAW, sewaktu Nabi keluar peperangan, Nabi ini kadang-kala akan membawa orang rumahnya. Jadi Nabi akan buat boleh buat macam undian untuk memastikan siapa yang keluar pada saat itu. Jadi ternyata undian itu jatuh ke atas Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan Sayyidatina Aisyah yang ikut Nabi SAW ke peperangan Bani Mustalik tersebut. Jadi yang pertama, Nabi SAW keluar pada peperangan tersebut. Kemudian Nabi membawa orang rumah Nabi SAW. Para sahabat juga mengikuti Nabi SAW. Dan yang keempat, di antara yang mengikuti Nabi juga ada sekumpulan kaum munafikin, antaranya Abdullah ibn Ubay. Dia juga mengikuti Nabi SAW, dia dengan juga beberapa pengikutnya. Jadi of course, kalau kita lihat kepada sirah Nabi SAW, kita tahu bahawa dekat kota Madinah ini ada sebahagian individu yang walaupun secara zahirnya nampak Islam, tapi sebenarnya dalam hati dia penuh hasad, penuh dengki, penuh dengan kemarahan terhadap Sayyidina
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau macam-macam motivasi lah. Kalau Abdullah ibn Ubay, apa yang dia nak? Dia sebenarnya nak jadi ketua. Tapi apabila Nabi sampai dekat kota Madinah, Nabi yang menjadi utusan Allah, kemudian Nabi yang menjadi imam, yang menjadi ketua dekat kota Madinah, jadi hati dia rasa marah. Jadi dia itu di antara motivasi ataupun objektif beliau. Jadi beliau ikut Nabi SAW dengan para sahabat ke peperangan Bani Mustalik, tapi dengan niat yang tidak ikhlas. Niatnya untuk menggembar-gemborkan permusuhan di antara kaum muslimin sewaktu peperangan tersebut ataupun sewaktu perjalanan pergi dan juga perjalanan pulang. Jadi peristiwa Bani Mustalik ini berlaku sewaktu Nabi nak pulang daripada Bani Mustalik, ingin pulang ke kota Madinah. Di tengah perjalanan, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sewaktu tentera semua tengah istirahat, Sayyidatina Aisyah dia pergi, dia ke tepi sikit, dia pergi tempat jauh sedikit untuk menunaikan hajatnya, untuk menunaikan hajat peribadinya. Kemudian setelah beliau pulang balik dekat kenderaannya, dekat untanya, ternyata ketika itu baru dia notice, baru dia perasan dia punya kalung dah tak ada. Sedangkan itu kalung bukanlah milik dia, tapi kalung yang dimiliki oleh yang dipinjamkan oleh kakaknya. Jadi beliau mencari-cari kat mana kalungnya, tak ada dekat kenderaan tersebut. Maka beliau kata, apa kata aku pergi lihat semula dekat tempat di mana aku meninggalkan, ataupun tempat tadi yang dia pergi qada hajat. Maka dia pergi dekat tempat itu, tempat yang agak jauh sedikit, untuk mencari ada ke tak ada dekat kawasan tersebut kalung yang tertanggal daripadanya. Ternyata ada. Tapi bila beliau dah jumpa kalung tersebut, dia balik dekat kawasan ataupun tempat tentera istirahat tadi, ternyata tentera semua dah bergerak. Tentera semua sudah bergerak. Jadi tentera pun bergerak dengan dia punya kenderaan sekali, dengan Sayyidatina Aisyah punya kenderaan sekali. Mereka tak perasan yang dekat atas kenderaan tu tidak ada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi apa yang berlaku, Sayyidatina Aisyah tak tahu nak buat apa kan, tentera pun dah jauh. Maka dia duduk dekat situ dan dia yang katakan, Sayyidatina Aisyah katakan, Allah Subhanahu wa taala takdirkan ketika itu dia pun terlelap kerana dah penat sangat menantikan kehadiran tentera ataupun orang yang datang untuk menyelamatkan beliau. Jadi pada ketika itu ada seorang sahabat namanya Safwan ibn Mu'attil yang datang. Safwan ibn Mu'attil ini Nabi SAW menugaskan beliau untuk march ataupun untuk mengikuti tentera, ataupun dia lambatkan, dia lewatkan penyertaan beliau. Jadi memang sengaja. Jadi tentera jalan dekat depan dan Safwan ibn Mu'attil ni sebelah belakang. At least half a day, setengah hari punya perjalanan beliau melewatkan. Biar apa tujuannya, kalau ada orang tercicir barang ke, ataupun ada yang hilang ke, jadi Safwan ibn Mu'attil yang dia dapat scan lah dekat belakang tu, siapa yang tertinggal daripada tentera, siapa yang perlu diselamatkan, barang apa yang tertinggal dan sebagainya. Maka Safwan dari jauh dia dah perasan ini ada orang dekat situ, dan beliau perasan ni adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang sedang tertidur dekat tengah perjalanan. Maka Safwan lalu merendahkan dia punya unta. Lalu Safwan tidak menegur pun Sayyidatina Aisyah, tapi beliau hanya meluang ataupun melaungkan beberapa kali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan suara yang agak tegas, dengan suara yang agak lantang, biar Sayyidatina Aisyah terkejut, tersedar. Dan Sayyidatina Aisyah pun tersedar ketika itu, dan diperasan Safwan ada dekat tepi dan Safwan telah menurunkan untanya. Maka Sayyidatina Aisyah menunggang unta Safwan, lalu mereka pergi dan untuk mengejar tentera kaum muslimin. Itu sahaja yang berlaku. Tak ada apa-apa sebenarnya kan? Tak ada apa-apa sebenarnya. Tapi tatkala Safwan dengan untanya, dengan Sayyidatina Aisyah yang ada dekat atas itu sampai di sisi tentera muslimin, ketika itu kaum munafikin, antaranya Abdullah ibn Ubay, dia mendapati itu merupakan satu opportunity, satu peluang untuk dia menyebarkan fitnah, untuk dia menyebarkan fitnah terhadap diri Sayyidina Rasul SAW, terhadap ahli keluarga Nabi SAW. Jadi dia berusaha untuk menyakiti Nabi, tak dapat secara fizikal, dia sakiti Nabi SAW secara emosi, secara emosional. Maka disebarkan fitnah, macam-macam fitnah disebarkan, dan dia suruh berapa ratus, 700 pengikut dia ketika itu, ini sebenarnya yang berlaku, ini mereka telah bersama-samaan, dan ini bukan perkara yang baru, dulu pun pernah berlaku sebelum dia nikah dengan Nabi. Macam-macam kisah dia buatkan, kisah-kisah sensasi kan, kalau istilah sekarang kita panggil apa, makcik bawang, tu sikit lebih kurang macam itulah, dia sebarkan. Jadi apabila dah sampai dekat kota Madinah, tentera dah sampai dekat kota Madinah, dia mula sebarkan berita itu juga dekat penghuni kota Madinah.
Sayyidina Rasul SAW ketika itu pun tidak dengar, tak tahu perinciannya, belum tahu lagi perinciannya. Apatah lagi Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah katakan, Sayyidatina Aisyah tak tahu apa-apa pun. Dia sampai saja dekat kota Madinah, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan beliau ini demam, sakit selama beberapa minggu. Dan dia tak dengar apa-apa pun tentang cerita ni. Dia hanya istirahat dekat rumahnya. Yang dia kata, hanya aku perasan Nabi SAW punya layanan terhadap aku ni ada dingin sedikit. Biasanya Nabi akan mesra lah, tapi kali ini Nabi hanya datang, Nabi hanya bertemu dengan Sayyidatina Aisyah. Lalu Nabi berkata, bagaimana kamu wahai Aisyah? Maka Aisyah kata, bi khair insya-Allah, aku baik alhamdulillah walaupun dia sakit. Maka itu saja, tidak ada lebih. Dan Nabi SAW lalu berpaling pergi. Ini dia adab Nabi SAW dengan apa para jemaah rahimakumullah, para penonton yang saya kasih semua, dengan ahli keluarga Nabi SAW. Kadang-kadang mungkin sebahagian daripada kita apabila berlaku masalah rumah tangga, perkara yang pertama sekali seseorang buat itu apa sekarang dengan zaman social media ni? Masya Allah, dia luahkan dekat social media, dia sebarkan keaiban ahli keluarga dia, menantu ke, mertua ke, biras ke, kan biasa kan, 1001 hashtag dia letak dekat situ. Dengan individu dekat depan tak boleh berbual, tapi dengan social media dia sebarkan keaiban individu. Ini bukan akhlak dan bukan adab. Bahkan terutama sekali bukan adab Nabi SAW. Walaupun Nabi dah dengar berita itu, tapi Nabi bila berhadapan dengan Aisyah, Nabi tetap juga nak jaga perasaan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tidak menuduh sambil melulu, subhanallah, na'udzubillah. Tidak menuduh tanpa ada bukti, itu pun bukan adab Nabi SAW. Bukan marah-marah, tidak ada kesudahan, tidak. Tapi dengan penuh adab, Nabi cuba cari fakta dulu. Itu yang paling penting. Jadi benda ni berlaku, tersebar selama sebulan, sampailah ada orang maklumkan kepada Sayyidatina Aisyah akan perkara yang berlaku ni. Subhanallah. Maka Sayyidatina Aisyah ketika itu dia rasa begitu sedih dan diminta izin kepada Nabi SAW untuk merawat diri, kerana memang dia sakit pun, untuk merawat diri dekat rumah orang tuanya, dekat rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Nabi izinkan. Nah, ini satu fitnah yang berlaku di sisi ahli keluarga Nabi SAW. Para sahabat ataupun mereka penduduk penghuni kota Madinah ketika itu ada 3 golongan. Yang pertama, dia tidak percaya dan tidak menafikan. Dia buat bodoh. Dia dengar berita ni, dia tidak percaya dan dia tidak menafikan. Itu kebanyakan masyarakat macam itu. Dia dengar dan dia tidak percaya dan tidak menafikan. Itu okeylah, alhamdulillah. Dia tidak masuk campur dengan fitnah ini. Kemudian poin yang kedua, ada sebahagian daripada sahabat yang menafikan daripada awal. Sebagai contoh Sayyidina Umar ibn Khattab. Sewaktu Nabi tanya dengan Sayyidina Umar, macam mana Sayyidina Umar, apa pendapat kamu tentang peristiwa ini? Maka Sayyidina Umar menjawab, ya Rasulullah, siapa yang menikahkan kamu dengan Sayyidatina Aisyah? Maka Nabi menjawab, Allah. Kan Allah yang mewahyukan kepada Nabi untuk bernikah dengan Sayyidatina Aisyah. Maka Sayyidina Umar menjawab, ya Rasulullah, adakah Allah Subhanahu Wa Taala akan memilihkan bagi kamu satu perkara yang buruk, yang tidak benar? Jadi ada sebahagian sahabat daripada awal dah menafikan. Sebagai contoh, di antara sahabat yang menafikan daripada awal tadi saya sebut Sayyidina Umar, kemudian antaranya Sayyidina Usamah bin Zaid dan sebagainya. Kemudian ada juga sebahagian daripada sahabat yang subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala uji mereka. Mereka ini walaupun bukan punca fitnah tu, dia bukan mereka rekakan cerita, tapi dia telah mengakibatkan khabar ini tersebar, disampaikan orang lain. Ini pun di antara adab yang perlu untuk kita perhatikan. Kadang-kadang kita berurusan dekat social media kan, kita saya sampaikan saja, itu sampaikan saja tu masalah kan. Kita cakap bukan tanggungjawab saya nak mengesahkan ni, insya-Allah pihak lain mengesahkan ini betul ataupun tidak, saya hanya sampaikan saja. Kerana apa? Nak kejar likes ke, nak kejar share ke, na'udzubillah. Ini ada golongan yang ketiga ni, dia hanya sampaikan saja, dan sebab akibat sampaikan saja ke sana ke sini, maka mereka sikit lebih kurang telah menyumbang kepada penyebaran fitnah tersebut. Ini sebahagian sahabat, Allah Subhanahu Wa Taala uji mereka sedemikian rupa. Tapi kita kena ingat, Allah kata apa? La tahsabuhu syarran lakum. Jangan kamu ingat benda ni buruk, ada kebaikan di sebaliknya. Nanti insya-Allah kita jelaskan. Kemudian yang keempat,
Ini golongan yang paling buruk. Tadi saya sebut 3, bukan 3 tapi 4 golongan. Jadi yang pertama tadi tidak percaya, tidak menafikan. Yang kedua menafikan daripada awal. Yang ketiga dia telah mengakibatkan ataupun dia ada kena-mengena lah dengan penyebaran fitnah ini. Dan yang keempat ini yang paling buruk, mereka yang punca fitnah lalu dia yang mengapi-ngapikan fitnah. Dia buat apa? Dia tokok tambah, ataupun kalau istilah kita dia tambah lagi garam, dia buat lauk tu lagi sedap lah kan, tambah kicap, tambah tu, tambah ni ajinomoto ke, walaupun tak sihat. Jadi dia apa? Dia buat lagi sensasi berita tersebut. Sedangkan tak ada apa-apa tapi dia mengapi-ngapikan. Ini golongan yang paling buruk. Ini adalah peringkat ataupun golongan yang kebanyakannya terdiri daripada kaum munafik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada sifat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lihat kepada Nabi SAW. Ini bukan satu perkara yang mudah. Allah mungkin sebahagian daripada individu kita pun tahu, seorang lelaki kan, siapa yang dah ada isteri, dah ada rumah tangga, yang sudah berumah tangga, kalau kita ni diuji dekat fizikalnya, kita sakit ke apa, insya-Allah semoga Allah kurniakan kepada kita keselamatan dan jauhkan kita daripada segala wabak. Tapi katakanlah kalau kita ini sakit tu insya-Allah secara fizikal boleh sembuh. Tapi sekiranya ia kena mengena dengan kesakitan itu, kena mengena dengan hati, kesakitan itu kena mengena dengan maruah keluarga, ni benda yang is a different level, peringkat yang berbeza. Allah Subhanahu Wa Taala uji Nabi sedemikian rupa. Apakah pilihan yang ada dekat depan Nabi SAW? Mungkin sebahagian individu dia ambil jalan ringkas, dia katakan ini mungkin dah ramai sangat orang sebut ni, mungkin betul lah cerita ni. Mungkin sebahagian individu akan menceraikan dah habis. Dia nak jaga penghormatan diri aku, maka ceraikan. Ataupun yang kedua, Nabi SAW boleh mempertahankan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha daripada awal. Nabi ini seorang ketua dekat kota Madinah. Apa yang Nabi cakap semua orang akan taat. Nabi hanya cukup keluarkan perintah, cerita semua berhenti, siapa yang cakap setelah ni, ini berlaku. Daripada awal Nabi mempertahankan Sayyidatina Aisyah. Itu juga satu pilihan untuk Nabi SAW. Dan kalau Nabi buat, semua orang akan turut. Kan para sahabat, apatah lagi para sahabat, bahkan kaum munafikin pun terpaksa turut. Kerana Nabi ini sebagai seorang ketua, semua orang kena dengan Nabi SAW. Ataupun pilihan yang ketiga, dan ini pilihan Nabi SAW. Nabi SAW memilih untuk membuka perbincangan di sisi masyarakat. Nabi meminta pendapat si fulan, minta pendapat sahabat itu, minta pendapat Sayyidatina Ali radhiyallahu anha, minta pendapat pembantu rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, mengumpulkan fakta. Subhanallah. Kenapa? Kerana isu ni sekarang dah tersebar di sisi masyarakat. Maka Nabi SAW perlu untuk mendidik masyarakat juga apa perkara yang benar, apa perkara yang sahih. Jadi itu pilihan yang Nabi SAW pilih. Sebahagian daripada sahabat mereka cuba mengelak daripada bertemu dengan Nabi SAW kerana mereka tidak ingin menyakiti hati Nabi SAW dan mengungkit kisah-kisah yang lama. Tapi macam saya katakan tadi, Nabi SAW buat keputusan dan Nabi SAW buat pilihan untuk meminta pendapat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah Nabi dah minta pendapat para sahabat seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Usamah bin Zaid dan sebagainya, maka ketika itu Nabi SAW bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha di rumah ayahnya, di rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala Nabi SAW bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mula untuk bertanya dengan Sayyidatina Aisyah, "Wahai Aisyah, kamu pun dah tahu apa orang ramai katakan." Maka Nabi berkata, "Maka takutlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu dah buat satu kejahatan, maka bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini menerima segala taubat." Itu dia Nabi SAW dengan penuh lemah lembut, dengan penuh adab. Nabi SAW cuba untuk mendapat pengesahan daripada isterinya. Maka Aisyah ketika itu melihat kepada wajah kedua orang tuanya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan ibunya. Maka kedua orang tuanya, Abu Bakar As-Siddiq dengan isterinya, senyap. Dia tak menjawab apa-apa. Maka Sayyidatina Aisyah menjadi marah ketika itu. Lalu dia menoleh ke wajah ibu dengan ayahnya. Dia katakan, "Wahai ibu dengan ayah, kamu jawablah bagi pihak aku untuk Rasulullah SAW." Tapi Sayyidatina Abu Bakar As-Siddiq dengan isterinya dua-dua senyap. Mereka tak menjawab apa-apa. Maka ketika itu Sayyidatina Aisyah, beliau menjawab, dikatakan, "Saya tahu kalau saya mengakui apa yang orang ramai katakan, wahal dia tak buat benda tu, dia katakan, bermakna dia telah mengakui satu perkara yang
tidak benar. Namun kalau dia membantah, dia katakan aku tak buat benda ni, maka kamu semua tak akan percaya. Jadi Sayyidatina Aisyah kata ketika itu yang saya hanya boleh katakan adalah apa yang ayah Nabi Yusuf alaihissalam kata ketika itu. Dia kata apa, ayah Nabi Yusuf alaihissalam tatkala kena uji dan kena uji, Nabi Yaqub alaihissalam berkata fasabrun jamil, dia hanya sabar dengan sabar yang baik. Sabrun jamil, kesabaran yang baik, kesabaran yang indah, dan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Maka ketika Nabi SAW mendengar jawapan ini, Nabi SAW lalu senyap, dan Nabi SAW pun ingin melangkah keluar daripada rumah Abu Bakar Siddiq. Ketika itu turunlah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabat semua tahu, mereka tahu bagaimana hal keadaan fizikal Nabi SAW tatkala wahyu itu ingin turun. Kerana mungkin Nabi akan tutup mata dan Nabi akan berkeringat, walaupun diriwayatkan dalam sebuah hadis cuaca ketika itu adalah musim dingin, tapi Sayyidina Rasul tatkala menerima wahyu ketika itu, Nabi ini berpeluh, dan Abu Bakar As-Siddiq ada dekat sebelah Nabi SAW, dan semua yang dekat rumah tu senyap mendengar apakah agaknya wahyu yang baru Allah Subhanahu wa taala turunkan dekat atas Nabi SAW. Maka turun Nabi SAW berkata dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Sayyidatina Aisyah, bergembiralah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan kamu daripada tuduhan mereka. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi membaca 10 ayat daripada surah An-Nur, ayat yang ke-11 hingga ke ayat yang ke-20, ayat yang ke-26. Jadi ini semua ayat yang ke-11 hingga ke ayat yang ke-26 berkenaan dengan adab-adab etika yang perlu diperhatikan setiap individu masyarakat dalam kita hidup bermasyarakat. Lagi-lagi berurusan dengan apa? Berurusan dengan menerima khabar, menerima berita, menerima bahkan tuduhan palsu sekalipun. Kalau tidak ada bukti, jangan sekali-kali kita ini dengan lancang mulut kita katakan mungkin itu, mungkin ini, mungkin anak ni tak sah taraf, mungkin 1001 kemungkinan. Bukan tugas kita untuk menghukumkan orang, kerana ini berkenaan dengan adab, ini berkenaan dengan maruah individu, maruah orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala begitu murka apabila maruah seseorang itu dituduh tanpa ada bukti yang kukuh. Bahkan bukti yang kukuh dekat sini apa? Kalau nak tuduh seseorang buat satu perkara yang buruk, dosa penzinahan sebagai contoh, kena datangkan dengan 4 saksi. Kalau tidak ada 4 saksi, orang yang menuduh tu yang boleh kena hukum. Orang yang menuduh tu yang boleh kena hukum. Maka itu yang berlaku terhadap sebahagian sahabat, sebahagian individu yang telah menyebarkan berita, dia telah mainkan peranan kan, disebarkan berita-berita ini, maka telah dijatuhkan hukuman ke atas mereka, kena sebat, kena hukum oleh Nabi SAW. Inilah kebaikan di sebalik ataupun hikmah di sebalik kejadian ini. Sebab tu Allah berfirman, jangan kamu sangka perkara ini buruk, tapi perkara ini ada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala punya bijaksana. Allah Subhanahu wa taala ingin agar masyarakat itu mempelajari adab-adab dan etika yang tertentu. Kalau kita lihat dalam surah An-Nur, padanya ada ayat tentang yang baru kita baca tadi, tentang penyebaran berita, tentang memastikan apakah adab-adab yang perlu diperhatikan, apakah syarat-syarat yang perlu diperhatikan sebelum menuduh seseorang melaksanakan perkara yang buruk, dosa penzinahan dan sebagainya. Dalam surah An-Nur juga ada tentang tunduk pemandangan, sama ada lelaki kena jaga pemandangan, perempuan juga kena jaga pemandangan, tentang menikahkan anak-anak, tentang hukum hakam memakai hijab, tentang meminta izin adab kita pergi dekat rumah orang, sebagainya. Jadi surah An-Nur kebanyakannya menceritakan tentang adab dan etika, dan inilah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan. Allah Subhanahu wa taala ingin agar masyarakat Islam yang dibina ini merupakan masyarakat yang menjaga adab dan etika mereka yang tertentu. Saudaraku yang saya kasihi sekalian, sekiranya di sebalik kisah hadisatul ifk ini kita mempelajari banyak hukum hakam, banyak adab-adab dan banyak etika, saya rasa dah banyak yang kita dengar, tapi ada satu poin yang saya nak tekankan di sini tentang apa yang saya sebut di awal video ini tadi, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sebalik kejadian ini ada hikmah. Jangan kamu ingat perkara ini buruk untuk kamu, tapi perkara ini ada kebaikan untuk kamu. Ia
bukan sahaja untuk peristiwa ini, peristiwa fitnah yang berlaku terhadap Ummahatul Mukminin, terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tapi ia merupakan satu fakta dan ia merupakan satu realiti dalam kehidupan kita. Kadang-kala, lagi-lagi waktu Covid ini, banyak benda yang berlaku. Kita ingat perkara ini buruk, tapi sebenarnya ada kebaikan, kan? Seseorang mungkin kena buang kerja, tentunya lah itu perkara yang buruk untuk dia, kan? Ataupun dia kena turun pangkat, ataupun seseorang itu sakit, ataupun itu dan ataupun ini. Kita buat perancangan, Masya Allah, bertahun-tahun, berlaku pula ujian ini, maka seluruh perancangan kita terpaksa kita stop dan kita hentikan. Kita ingat perkara itu buruk, tapi Allah kata ada kebaikan di sebalik setiap perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, kerana Allah ini maha bijaksana. Kadang-kala peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu tanpa kita sangka-sangka. Sebagai contoh, saudara sekalian, mungkin tak ada kena-mengena dengan peristiwa ini, tapi saya nak sentuh juga. Ia berkenaan dengan perancangan kita. Kita ingat kita ni pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta agar Allah murahkan rezeki, dan Allah dah murahkan rezeki. Dia berikan kepada kita peluang sebagai contoh. Tapi kita nampak, alamak, tapi peluang ni nampak macam tak gah lah, ataupun tangga gajinya nampak macam tak begitu besar lah. Kita ingat benda itu buruk, tapi Allah kata benda tu ada kebaikan untuk kamu. Kalau kita terima, entah-entah dibuka lagi. Begitu banyak lagi peluang yang akan terbuka di hadapan kita. Saya nak bawa satu kisah saja, kisah Nabi Musa alaihissalam. Tatkala Nabi Musa alaihissalam musafir daripada kota Mesir pergi ke Jordan, dia bertemu dengan Nabi Shu'aib alaihissalam. Kemudian bertemu dengan anak, kan kita tahu kisah dia, kan dia bantu anak Nabi Shu'aib alaihissalam untuk memberi minuman kepada kambing gembelaan mereka. Kemudian tatkala itu, salah seorang daripada anak dara Nabi Shu'aib alaihissalam mempelawa Nabi Musa untuk apa? Untuk datang ke rumah untuk makan. Ayahnya menjemput untuk makan tengah hari. Sebelum peristiwa ini, sebelum undangan ini, Nabi Musa alaihissalam memanjatkan satu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala pada surah Al-Qasas tadi merupakan doa Nabi Musa alaihissalam tatkala beliau ini berada dalam keadaan yang penuh berhajat, yang penuh memerlukan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, yang mafhumnya adalah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku terhadap segala yang engkau kurniakan, terhadap nikmat aku, terhadap nikmatmu ini amat berhajat. Jadi sikit lebih kurang itu maksud doa Nabi Musa alaihissalam. Selang berapa ketika datanglah anak Nabi Shu'aib alaihissalam dan mempelawa beliau untuk makan di sisi, ataupun ayahnya menjemput Nabi Musa alaihissalam untuk makan tengah hari di rumahnya. Mungkin kalau kita baca peristiwa dalam tafsir ini, Nabi Musa alaihissalam dia doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia minta rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada beliau rezeki. Mungkin bukan itu yang beliau inginkan, yang dia nak mungkin peluang yang lebih baik, yang dia nak mungkin rezeki yang lebih, ataupun rumah ke, waktu tu dah tak ada bumbung, kan, dah nak dekat malam. Yang dia nak mungkin satu, tapi yang Allah kurniakan ini, yang Allah kurniakan rezeki sekarang. Dia minta terus cash, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau. Dan beliau menerima rezeki tersebut, menerima pelawaan tersebut, dan kita lihat walaupun nampak rezeki itu kecil saja pada awalnya, hanya sekadar makan tengah hari di rumah Nabi Shu'aib alaihissalam, tapi kita lihat kesan di sebalik that single lunch ataupun makan tengah hari itu terhadap kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana? Beliau setelah itu telah dipelawa oleh Nabi Shu'aib untuk bertugas di sisinya selama beberapa tahun. Kemudian bernikah dengan anaknya pula. Ini dia maksud rezeki, dan ini maksudnya kebaikan di sebalik setiap kejadian. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi, tapi kita ini pula yang lalu sangat memilih. Subhanallah. Kita minta rezeki, Allah dah kurniakan rezeki, tapi kita yang memilih. Kita minta jodoh sebagai contoh, Allah kurniakan jodoh, tapi kita yang memilih. Kita nak yang hidung mancung ke, macam Syaruhan ke, macam gitu. Allah dah kurniakan rezeki, tapi kita yang memilih, kan. Jadi di peristiwa hadisatul ifk, walaupun hanya satu peristiwa, tapi di sebalik ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan tadi 1001 hikmah
dan kebaikan untuk setiap individu mukmin. Semoga Allah Subhanahu wa taala sempena musim Maulid yang kita hayati sekarang ini, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa cinta kepada keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, rasa cinta kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan semoga dengan cinta tersebut akan mengakibatkan kita semakin cinta kepada sunnah Nabi, semakin cinta kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita syafaat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam esok pada hari akhirat insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.